والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ni kita dapat sama-sama sekali lagi menyambung pengajian siri pengajian kita, kitab Nama Bagi Hati, muka surat 14. Okey, muka surat 14. Fasal yang keempat pada menyatakan perut. Sudah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Fasal yang keempat pada menyatakan perut. Fasal yang keempat pada menyatakan perut. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Perut semua macam tu lah. Kalau sebelum ni mata, lidah, tangan, semua ada faedah bangsa dunia, ada faedah bangsa akhirat, bangsa agama. Perut tu. Adapun faedahnya yang bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani, kan? Makanan boleh, perut tu boleh ubah. Daripada makanan tu dia ubah jadi darah, dia ubah jadi air mani, dia ubah jadi daging, ubah jadi tulang, menguatkan tulang. Itu faedah perut. Proses, ada kilang dalam perut di sini, dalam ni. Dia proses makanan tu sehingga menjadi zat kita. Kan, yang mana hampas dia buang. Tu proses daripada perut. Kan, tu faedah perut. Kan, faedah perut. Berubah daripada makanan kepada darah dan kepada air mani, yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Kan, dengan darah, dengan air mani itu dapatlah kan manusia tu berterusan sehingga sekarang, kan, mendapat anak sampai sekarang. Itu faedah perut, kan. Maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar, sejahtera yang tinggal daripada segala badan. Kan, kalau sejahtera semua anggota perut, jantung, limpa, paru-paru, maka sejahtera jugalah yang lain-lain daripada anggota badan. Sejahtera daripada segala penyakit yang menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Betul? Itu antara faedah perut yang faedah perut bangsa agama. Dia mengubah makanan menjadi darah, menjadi air mani, yang mana dengan itu manusia terus beranak pinak, berkekalan terus sampai sekarang manusia terus ada, kan? Dan bila anggota perut itu sejahtera, selamat daripada penyakit, jantung, limpa, paru-paru selamat daripada penyakit, maka itu semua membuatkan kita ni boleh
beribadah, menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Kan? Itu faedah perut. Betul? Tapi itulah jagalah. Kan Allah Ta'ala kata, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, wa la tusrifu, dan jangan melampaui batas, jangan melampau. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala tidak kasih kepada orang yang melampau. Jadi makan yang banyak. Kan? Makan yang banyak. Kan, sebab makan banyak ni dia antara punca juga lah jadi penyakit, banyak penyakit. Kan, makan banyak. Jadi anggota pun jadi tak selamat daripada penyakit. Kan, sebab daripada kerana banyak makan. Banyak makan boleh membawa kepada banyak penyakit. Kasratul akli wa syurbi laha adrarun katsirah. Fa yang bagi muslim mujahadatun nafsi at-taqlil min al-akli wa syurbi. Syurbi liyuslima min katsir min al-amrad. Kata Ibnu Rajab. Kata Ibnu Rajab, banyak makan, banyak minum itu ada banyak mudarat. Kan, banyak makan dan banyak minum kemudaratannya banyak. Kan, daripada banyak makan dan banyak minum tu mudarat dia banyak. Kan, sebaiknya bagi seorang muslim mujahadah nafsu dia, kan, untuk mensedikitkan makan dan minum. Supaya apa? Supaya dia selamat min kathir minal amrad, supaya dia selamat daripada banyak penyakit. Jadi sedikitkan makanan. Kan, dapat mengurangkan penyakit. Kan, sedikitkan makanan, akli wa syurbi. Sedikitkan makan. Untuk apa? Untuk kurang daripada penyakit. Bila kita kurang penyakit, kita dapat beribadah dengan baik. Itu maksudnya. Itu faedah agama. Faedah agama. Perut ni dia mengubah makanan menjadi darah daging, menjadi air mani, sehingga manusia tu beranak pinak. Kan? Dan menjadikan anggota perut itu selamat, jantung, limpa, paru-paru dan perut besar misalnya, selamat daripada penyakit. Dan itu semua membantu kita untuk beribadah dengan sempurna. Kalau sembahyang tu tak gaduh sembahyang duduk lah. Macam itulah, beribadah dengan sempurna. Dengan bantuan apa? Bantuan perut. Dia mencernakan makanan, dia proses makanan, sehingga kita mendapat tenaga untuk beribadah dengan sempurna. Jangan makan banyak, tapi makan banyak tak boleh. Melampau kan? Melampaui. Kan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a adamiyyun wi'an syarran min batni bihasab ibni Adam akalat yuqimna sulbah fa in kana la mahalata fa thuluthu li ta'ami wa thuluthu li syarabi wa thuluthu li nafasi." Rasulullah kata, anak Adam tidak memenuhi satu bekas, tidak memenuh dalam satu bekas yang lebih teruk melebihi memenuhi perut, melebihi kantung perut dia. Tak ada. Dan tidak ada yang lebih buruk daripada memenuhi kantung perut. Kan? Cukuplah, kata Nabi, bihasabi bani Adam akalat yuqimna sulbah. Cukuplah untuk anak Adam ni makan yang cukup untuk menguatkan tulang dia, tulang sulbi dia, untuk dia beribadah. Kan? Cukup untuk tu ya anak Adam. Anak Adam cukup untuk yang tu je. Fa in kana la mahalata, kalau dia tak boleh juga, dia nak lebih juga daripada situ, fasulusul li ta'ami, sepertiga untuk makanan dalam kantung perut dia tu, sepertiga untuk makanan, wasulusul li syarabi, dan sepertiga untuk minuman, wasulusul li nafasi, dan sepertiga lagi untuk dia bernafas. Itu cukup lah. Itu dipanggil kenyang yang syar'i. Kenyang yang syar'i. Dalam satu medah tu, satu kantung perut tu, sepertiga diisi makanan, sepertiga lagi diisi dengan minuman, sepertiga lagi untuk bernafas. Itu kenyang syar'i. Harus hukumnya. Harus hukum kenyang syar'i. Betul tak? Anak Adam tidak memenuhi sesuatu bekas yang lebih buruk daripada memenuhi dalam kantung perut, yang memenuhkan kantung perut.
Kan kalau dia tak dapat tidak, dia nak bubuh juga. Dia nak lebih lagi. Dia nak apa? Apa nama? Cukup untuk anak Adam itu makan sekadar untuk menguatkan tulangnya. Jenuh. Makan cukup sekadar untuk dapat tenaga beribadah. Jenuh. Rasulullah kata fa'inkan ala mahalah. Kalau dia nak juga lebih pada tu, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk bernafas. Itu cukuplah. Itu orang awam kan tu. Itu kenyang seorang awam, kata Imam Ghazali. Kan ada ulama iktibar itu dibagi kenyang syar'i, kenyang yang syar'i. Kan? Kenyang apa? Kenyang yang syar'i. Ya. Gitu. Kemudian dan adapun faedahnya apa nama perut yang bangsa dunia. Yang tadi bangsa akhirat kan dia makanan tu perut proses makanan sehingga menjadi darah, menjadi air mani, lalu berkekalan manusia tu beranak pinak kan, dan dia menjadikan anggota perut seperti jantung, limpa, paru-paru sihat dan manusia dapat beribadah dengan situ. Kan apabila sihat manusia dapat beribadah. Jadi itu perut faedah agama, faedah dunia pula. Dan adapun faedahnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan. Menyempurnakan kesedapan segala makanan. Dia bagi kita sedap. Itu perut. Kan? Dia bagi kita sedap. Itu faedah dunia. Boleh tak nak sedap? Boleh. Kan? Harus boleh. Harus. Betul. Memberi kesedapan segala makanan dan minuman dan jima. Itu faedah dunia. Macam mana hukumnya? Harus, tak apa. Tak dosa, tak jadi dosa. Kan? Itu faedah perut. Cuma yang tak boleh kenyang lah, melampau ke kenyang. Terlampau kenyang. Kan kata Ibnu Adibar, kata Ibnu Abdilbar, kan Abdullah Ad-Dari, kata dia apa? Inna syab'a yuksil qalba. Kenyang mengeraskan hati. Keras hati, susah nak terima kebenaran. Kan itulah degil. Wa yafturul badan, dan juga melemahkan badan. Kenyang. Kok kenyang tu? Ya. Kalau Imam Syafi'i dia kata asyab'u yathqulul badan. Kenyang memberatkan badan, buat badan jadi berat. Wa yuqsil qalba, dan mengeraskan hati. Wa yuzilul fatanah, dan menghilangkan kebijaksanaan. Kenyang dia menghilangkan kebijaksanaan. Kita jadi tak cerdik, tak bijaksana. Memberatkan badan, mengeraskan hati. Wa yajlibun naum, dan buat mengantuk. Makan kenyang, buat mengantuk, kata Imam Syafi'i. Kan wa yudha'ifu sahibahu anil ibadah, dan melemahkan orang yang kenyang ni daripada buat ibadah. Kan kita kenyang buat jadi lemah untuk beribadah. Cuba tengok bulan puasa tu kan. Bulan puasa Ramadan, lepas buka puasa tu kenyang tu pergi sembahyang. Lain kan, berat kan. Tapi cuba kalau tak makan berat lagi, minum air dulu ke, sembahyang tu ringan tak? Rasa ringan kan. Itu kata yasqulul qalba, ya badan, kata Imam Syafi'i. Kenyang tu dia membuat kan badan kita berat kan, mengerahkan hati, menghilangkan cerdik. Menghilangkan cerdik. Nak belajar tak ada kenyang. Tuan-tuan kenyang belajar nak study, tak boleh, payah. Dia kena lapar kan. Nak menghafal apa biar lapar. Bukan lapar melampau ni, maksudnya tak kenyang. Tak kenyang. Nak menghafal waktu tu. Ya. Kan kenyang. Ingat kenyang yang syar'i.
Apa dia? Yang tadi dia 1/3 untuk makan, kantung tu 1/3 untuk air 1/3 untuk nafas. Itu kenyang syar'i. Lebih pada tu dah jadi makruh. Kan? Gitu ya. Adapun yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima. Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sehat perut. Kan kita dapat kelezatan makanan, dapat rasa nikmat minuman, dapat rasa nikmat jima ketika mana? Ketika perut sehat. Kan jadi itu antara faedah dunia yang kita dapat daripada perut. Kan Allah Taala bagi. Kan jadi perlu kepada syukur untuk kita bersyukur. Bersyukur tu apa dia? Bersyukur ni kita guna nikmat yang Allah bagi kat kita, termasuk perut, ke arah apa nikmat tersebut dicipta oleh Allah. Perut Allah Taala cipta untuk apa? Kita guna ke situ. Itu nama dia syukur nikmat perut. Kan? Mata Allah Taala cipta untuk apa? Kita guna dengan tujuan apa mata itu dicipta. Itu nama dia syukur nikmat mata. Perut dia tu lah, kita guna ke arah apa perut itu dicipta oleh Allah, kita guna ke situ. Itu nama dia mensyukuri nikmat perut. Kan? Tengok dia kata, dan bermula mensyukurkan nikmat perut itu memeliharanya perut daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Jaga makanan daripada yang haram dan yang syubhah. Kan? Syubhah pun jaga. Kan? Yang haram tak boleh, yang syubhah pun tak boleh. Yang haram pastilah haram. Kan yang syubhah ni yang kita tak pasti halal ke haram. Itu syubhah. Kan? Kalau dia warak, dia tak ambil yang syubhah. Kan? Kalau dia nak beramal dengan hukum fiqh, ada yang syubhah boleh ambil. Kan? Boleh ambil. Dia ada perbahasan banyak lah syubhah ni. Kan? Syubhah. Itu lah. Kalau dia haram, kalau haram memang tinggal lah. Kan? Yang syubhah kalau dia beramal dengan warak, dengan hukum orang yang warak, dia tak ambil lah yang syubhah. Yang syubhah pun dia tinggal. Macam tu lah. Yang syubhah dia ambil. Dia ambil yang betul-betul pasti halal sahaja. Yang syubhah dia tak ambil. Kan? Mi hak Cina buat, kan? Itu apa? Haram ke syubhah? Syubhah. Kan? Jadi kalau nak beramal dengan hukum warak, dia tak ambil lah. Dia tak ambil. Syubhah ni maksudnya kalau kita tak nampak lagi lah. Kalau nampak mi dia tu belum masuk ada campuran benda haram, yang tu kan syubhah lagi lah. Yang tu haram. Syubhah ni yang tak nampak apa ni. Mi ni pun buat tu kilang acoy kan. Tak nampak apa. Mi asal dia tepung halal. Tapi syubhah. Kalau dia nak beramal dengan hukum warak, dia tak ambil lah. Kalau dia ambil benda tu syubhah, tak haram, tak itu haram. Mana? Itu lah. Itu syubhah. Tak jadi haram, tak jadi haram. Betul. Jadi makruh. Ambil yang syubhah, makruh. Kan? Sudah. Mi tak apa, sebab asal dia mi tu apa? Mi tu asal dia tepung, kembali pada asal. Kan? Asal dia tepung. Beza dengan ayam. Ayam kan? Ayam yang ambil daripada Cina. Ambil daripada Cina. Tu macam mana tu? Tak boleh lah. Macam mana ayam tu? Tak pasti. Tak pasti. Cina. Tak ada apa-apa daripada JAKIM, tak ada apa-apa pengesahan daripada mana-mana badan pun. Daripada Cina. Cina negara apa? Negara kafir. Datang yang banyak masuk negara kita kan. Macam mana tu? Itu apa? Kalau mi tadi balik pada hukum asal, tepung halal. Syubhah boleh ambil. Ayam ni macam mana? Bangkai. Hukum asal bangkai apa dia? Haram. Tak ada ni? Hukum asal bangkai. Dia ambil pada hukum asal. Betul lah. Kalau tak ada yang usahakan lah, kalau JAKIM usahakan ke, ataupun badan-badan yang diiktiraf oleh JAKIM ke, itu cerita lain. Sebenarnya tak ada. Kan?
Betul? Ini tak ambil bangkai. Asal hukum bangkai haram, dia tak ambil bangkai. Itu kalau yang kafir lah. Kalau orang kafir lah. Kafir lah. Kalau orang Islam ambil kuasa orang Islam. Kalau orang Islam lain lah kan. Kita percaya di Islam dan tak wajib siasat lah. Itu lain. Ni orang kafir, Cina kan? Ya. Jaga. Kalau orang warak, dia syubhah pun dia tak ambil kan? Ataupun dia cuba elak seboleh mungkin lah. Seboleh mungkin ya. Yang syubhah ni dia cuba elak seboleh yang mungkin kan? Seboleh yang mungkin. Gitu lah. Guru saya masa kat Johor tu singgah makan kat kedai tak singgah. Malam tu sampai kat pondok, guru dengan ayah dia kan sampai daripada Pahang sampai Johor, sampai pondok ayah dia tu semua ikat kami. Tu main kat kami lah. Payah dia tak ajak singgah kedai, tak mau dia nak balik masak kat rumah juga. Ayah dia duduk main bebek kat kami kan. Ayah tu guru tempat saya belajar dulu lah. Payah dia tak suruh berhenti kat kedai makan, tak mau, nak sampai rumah nak masak juga dia. Tu apa dia? Lapar. Kan? Tak mau makan kat kedai. Bukan dia kata haram, maknanya dia nak jaga syubhah. Apa dia? Jaga syubhah. Kan kat kedai kita tak tahu. Dari segi hukum halal ya. Kan cuma nak beramal dengan syubhah, nak beramal dengan warak tu. Kan dari segi hukum halal ya. Tengok orang Islam dah lah boleh makan lah. Kan? Ada satu ustaz di Pahang. Yang ni saya tak tahu, saya tak jumpa. Ini kawan saya cerita di Pahang. Dia ni, anak isteri dia tu semua dia bawa masuk duduk dalam kebun getah. So dalam kebun getah, kerja menuai getah. Duduk menuai getah tu, duit makan hasil duit menuai getah tu kan, dia warak, dia tak mau campur apa. Tak apa nama dia, lupa lah, tak faham kan. Kawan dah cerita, saya tak tahu kan. Tak apa lah, kalau dia sanggup ikut dia. Tak disangka orang apa kan, dia rasa senang macam tu, tak apa. Dia bahagia macam tu, keluarga dia pun tak marah apa, okey. Isteri dia pun okey, tak apa. Ikut dia kan. Tak ada kemajuan lah. Tak ada kemajuan. Terserah kat dia, tak tahu macam mana. Adakah itu Islam menghendaki cara itu? Tak mau, dia tak kata orang. Dia buat hak dia je lah. Anak isteri dia pun okey, tak ada masalah apa. Dia boleh buat, tak apa. Yalah, dari sudut kalau dia memfahami itu, kalau banyak orang Islam seperti itu, tak ada Islam ni tak ada kuat lah, tak ada kekuatan dari sudut ekonomi, tak kuat dari sudut cuma banyak tak ada kekuatan lah. Besok kalau ramai-ramai macam tu, pemerintah dia boleh susun lah, dia boleh atur, dia boleh arah kan, dia boleh atur, dia boleh arah, dia jangan buat macam ni lah, tak boleh lah. Tapi sementara ni, setiap peribadi dia nak buat itu, buat, tak apa kan. Dia macam zaman ni, macam zaman Rasulullah dulu, kita tahu kan, ada satu kumpulan dipanggil golongan Sufah. Golongan apa? Sufah. Dia orang Sufah ni duduk dalam Masjid Nabawi sahaja. Datang daripada berbagai tempat, duduk tinggal di Madinah semata-mata kerana nak duduk bersama dengan Nabi, nak bersama dengan Nabi. Itu orang Sufah ni. Tinggal dalam Masjid Nabawi, kerja hanya beribadah. Tak ada kerja lain, beribadat sahaja. Solat, ibadah. Nabi ajak pergi perang, tak tolak. Kan pernah menangis sebab tak boleh pergi perang, tak ada kenderaan. Tu orang Sufah ni. Apa kerja dia? Tak ada kerja apa? Makan minum macam mana? Ihsan orang Madinah nak bagi makan. Tu orang Sufah. Orang Sufah ni satu hari pernah dalam kitab Ihya
Imam Ghazali apa nama Rasulullah dengan sahabat masuk Masjid Madinah ni, Masjid Nabawi masuk, nampak satu orang sufah solat jatuh, solat tumbang, tumbang. Rasulullah tengok, Rasulullah kata dia ni kalau dia tahu kelebihan dia di sisi Allah Ta'ala, dia nak lebih pada ni, dia jatuh sebab tak larat, tak makan. Dia apa kerja? Dia tak kerja. Dia makan macam mana? Tu kalau ada orang bagi makan, dia makan. Tak kerja. Golongan sufah. Tapi kalau ajak pergi perang, dia tak tolak, tak pernah tolak. Kan ada, bahkan ada tafsir, sebuah tafsir yang mengisahkan golongan sufah ni menangis tak dapat pergi perang sebab tak ada kenderaan. Minta kat Nabi, Nabi berkata kami tak ada kenderaan untuk bagi pergi bersama-sama dengan kami pergi berperang. Tu golongan sufah kuat, bagus. Kan? Kerja beribadah, tak ada kerja lain. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun budaya tu masih ada, perkara tu masih berlaku. Zaman Sayyidina Umar tak ada lah. Sayyidina Umar larang. Sayyidina Umar tak bagi buat yang tu. Sayyidina Umar kata keluar bekerja. Beza tak? Beza. Sebab apa ni? Mungkin barangkali tuntutan masa yang berbeza, kan, suasana persekitaran Islam semakin luas dan sebagainya. Sayyidina Umar perintahkan orang ni keluar daripada Masjid Nabawi, pergi bekerja. Nak beribadah lah, tapi kerja. Pergi bekerja. Kan? Tidak hanya beribadah sahaja tanpa ada pekerjaan. Sayyidina Umar arahkan macam tu. Nampak tak? Kan? Jadi tengok pada keperluan. Kalau sekarang ni kat Pahang, mungkin dia seorang ikut macam tu. Pada keperluan pun nak cakap, nak ambat dia buat, suruh pergi duduk kat bandar kan, suruh dia buat bisnes besar-besaran kan, tak ada keperluan apa. Tapi katalah ramai semua orang Islam pakat buat macam tu, maka boleh jadi ada keperluan pemimpin untuk mengatur masyarakat macam mana nak buat, kan. Faham tak maksud saya tu? Faham kan? Sayyidina Umar tak bagi. Jangan Sayyidina Umar suruh keluar bekerja. Rasulullah buat itu. Sayyidina Bakar buat itu. Sayyidina Umar tak bagi lah. Kan? Zaman berbeza, tuntutan semasa semakin berbeza. Kan? Islam pun semakin luas. Kan? Madinah semakin menjadi tumpuan dan lain. Itu lah. Jadi sekarang ni dia seorang lah. Dalam cerita ni lah, masuk kat sini balik, dia seorang, tak ada apa-apa keperluan untuk kita desak dia apa, tak ada apa. Tapi katalah macam tu, nanti macam cik kata tiba-tiba semua orang Islam pakat buat macam dia, mungkin ada keperluan untuk pemimpin untuk mensiasah dia punya masyarakat. Faham tak? Macam tu lah. Memanglah antara miskin yang sabar dengan orang kaya yang bersyukur, orang kaya bersyukur lebih afdal. Khilaf lah di antara ulama. Tapi kan, kalau Syekh Bajuri dalam kitab Bajuri tu, dia sokong kaya yang bersyukur lebih afdal daripada miskin yang sabar. Sebab orang kaya dia dapat memberi manfaat pada orang lain. Kan, orang miskin yang sabar, dia untuk diri dia sajalah. Kan. Tapi kalau orang kaya, dia dapat memberi manfaat pada orang lain. Contoh. Tak kalau orang Islam makan pagi gitu. Tak jadi. Tak nak bantu. Kalau itu dibudayakan ataupun diterapkan, memang orang Islam ni dipandang rendah lah. Ekonomi dari sudut ekonomi kita pun sikit kan. Tapi dari segi ibadah, dari segi sudut ibadah ini memang dia warak ataupun sufi lah, orang sufi. Itu kalau ramai sangat jadi sufi, berat kita. Sufi bukan memuti miskin. Yalah. Sufi langsung tak merujuk kepada miskin. Tak. Sufi bukan, dia tak merujuk kepada miskin langsung. Banyak je orang sufi yang kaya. Itu kalau kaya tu maknanya dia dapat mengeluarkan zakat. Dapat zakat, dia dapat membantu ekonomi Islam. Jadi maknanya dari sudut itu tahu lah. Dia macam ni, kalau kaya artinya dia ada lebihan harta tu je. Dalam Islam kaya bagus, tapi bukan bermaksud hidup bermewah. Faham tak?
Kalau sekarang ni bila sebut kaya, maknanya hidup dalam kemewahan. Dalam Islam kaya bagus, afdal, terbaik, dapat memberi manfaat pada orang lain. Tapi kaya tu adakah bermaksud hidup bermewah? Hidup dalam kemewahan? Tak. Hidup ala kadar lah, sekadar sederhana, tapi kekayaan itu bermanfaat untuk masyarakat, untuk agama. Itu kaya dalam Islam. Nampak tak? Kan? Yang selalu ditampilkan dalam masyarakat kita ni, kaya tu apa dia? Hidup dalam kemewahan. Kan, pintu pagar dia saja ya dah boleh buat 3 buah rumah kita. Pintu pagar dia saja. Itu lah. Nampak tak? Bilik dia saja dah sebuah rumah kita. Tandas dia tu, pintu tandas dia. Pintu tandas dia tu dah sebuah rumah kita dah, Pak. Kan, rumah yang kecil, rumah cukup ni, rumah rakyat, pintu dia saja. Apa tu kaya yang dimaksudkan oleh orang Islam? Apa kaya itukah yang dituntut oleh agama? Bukan yang tu. Yang dituntut oleh agama kekayaan yang mana lebihan harta dia tu bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk orang Islam. Adapun diri dia sendiri hidup yang cukup sajalah, sederhana, bukan hidup dalam kemewahan, bukan tu maksud dia. Betul? Jadi orang Islam memang kena kaya, sebab dapat bermanfaat pada orang lain. Tapi ingat, kaya dekat sini bukan hidup dalam kemewahan. Betul? Bukan hidup dalam kemewahan. Lagi satu, sufi bukan bermaksud miskin. Langsung tak merujuk kepada miskin. Kan? Sebab dia kesufian tu dia dalam hati. Dalam hati ni, dalam jiwa. Kan? Kalau dia kaya pun, kalau dia ada kereta dia parking dalam garaj, tak masuk dalam hati. Tak parking kat hati. Tu sufi ya. Dia tak masuk dalam hati. Kereta parking kat garaj, bukan dalam hati. Macam tu lah. Kemewahan dia dalam tangan, bukan dalam hati. Kekayaan dia di tangan, bukan di hati. Kan? Jadi sufi tu ukurannya bukan kaya dan miskin. Gitu lah. Dia ada harta dan harta dia tu tak mempengaruhi hati dia. Gitu lah. Kalau makan tu dia tak bermewah-mewah sangat lah. Makan tak mewah, cukup lah. Makan yang cukup. Kan? Makan sekadar yang cukup untuk menguatkan dia beribadah. Kalau tak dapat tidak, macam tadi lah, yang syar'i tadi. Tak penuh, kantung dia tu hanya 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk bernafas. Kan? Susahlah nak buat. Kan? Tapi itulah mujahadah. Tu lah. Jadi kaya dalam agama yang tu lah, kaya yang tu, bukan kaya hidup dalam kemewahan. Bukan yang tu maksudnya. Orang sekarang bila sebut kaya berarti hidup dalam mewah, dalam kemewahan, rumah besar, kereta besar, semuanya besar belakang dan menunjuk. Itulah kaya dalam masyarakat kita kan. Padahal bukan yang tu. Kaya tu yang dituntut oleh agama. Kan? Lepas tu bila orang tanya sikit, dia kata kaya lah bagus dapat bantu orang. Padahal bukan kaya itu yang dimaksudkan, bukan hidup dalam kemewahan tu yang dimaksudkan dalam agama. Ya. Kalau dia kaya, dia bersyukur. Kalau dia miskin, dia bersabar. Kan? Dia bersabar, tak ada apa, dapat kelebihan. Kan? Sebab benda ni kadang-kadang orang tu kerja keras, kerja lebih keras, lebih teknikal, lebih ideal, tapi orang tak beri kaya juga. Kan? Ada orang kerja sikit lebih kurang, tapi orang tak melimpah-ruah rezeki dia, kaya, harta dia kan masuk. Ikut Allah Ta'ala nak. Ya, habis. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut itu memelihara perut daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Menjaga makanan haram dan yang syubhah. Artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya. Yang ni syubhah. Banyak syubhah. Kan? Tak yakin halal, tak yakin haram, itu syubhah. Itu lah. Adakah tak yakin halal, tak yakin haram, itu syubhah. Kalau dia beramal dengan yang warak, dia tak ambil syubhah. Kan? Ataupun dia mengurangkan syubhah, kok mana pun. Baguslah tu.
Itu mensyukuri nikmat perut. Apa dia? Tak ambil yang haram, tak ambil yang syubhah. Kan? Apa yang syubhah kita tak yakin halal dan tak yakin haram, tak yakin. Ambil juga, itu nama dia syubhah. Jadi mensyukuri nikmat perut, yang antaranya disebut sini, kita jangan masukkan benda yang haram dalam perut. Yang syubhah pun jangan ambil. Dan memeliharanya perut daripada bersangatan kenyang. Kan, jaga perut daripada sangat kenyang. Sebab dia buat lemah akal. Ibadah pun jadi malas. Kan? Kata Fudail bin Iyad, "Thintani tuqsiyanil qalba." Dua perkara yang dapat mengeraskan hati. Kathratul kalam wa kathratul akl. Banyak bercakap dan banyak kenyang. Dua benda yang dapat mengeraskan hati. Banyak cakap dan banyak kenyang. Cakap yang sia-sia lah, cakap yang betul tak apa, cakap yang betul. Kan? Kata Luqman bin Hakim, "Ya bunayya la ta'kul syai'an ala syab'i fa innaka tatrukuhu lil kalbi khairul laka min an ta'kulah." Kata Luqmanul Hakim, "Wahai anakku, jangan engkau makan sesuatu sehingga melebihi kekenyangan yang biasa. Kenyang sangatlah. Jangan makan sesuatu sampai terlampau kenyang. Kan? Kata Luqman, sesungguhnya engkau, kalau engkau meninggalkan lebihan makanan tu kepada anjing, lebih baik daripada engkau makan. Nampak tak? Lebihan makanan tu lagi baik engkau bagi kat anjing daripada engkau makan, engkau kenyang melampau. Kan? Lagi baik bagi kat anjing, bagi kat kucing ke. Kan? Daripada kita makan pula kenyang melampau. Dah cukup bagi makan anjing, lagi bagus. Kucing lagi baik. Itulah, ini kata Luqman. Imam Ghazali kata, kan, asyab'u yurithul balada. Kenyang mewarisi bodoh. Kenyang mewarisi kebodohan. Ini kata Imam Ghazali. Wasabiyu idza aktsara al-akla batala hifdhuhu. Kanak-kanak kan, bila banyak makan kan, maka rosaklah hafalannya. Hafalan dia tak elok lah. Hafalan dia tak bagus kanak-kanak bila banyak makan. Kan, wafasada dhihnu, dan rosak binasa zihin dia. Pikiran dia rosak. Ya. Wasara bati al-fahma wal idrak, dan dia jadi orang yang lembat faham. Lembat payah nak faham. Kan, bila apa? Bila banyak makan. Itu kata Imam Ghazali, banyak makan. Jika kurang makan tak, budak kurang makan dia kurang aktif. Kurang apa dia panggil? Jadi dia suruh makan yang dia kena ada makan lah supaya dia aktif. Pembelajaran dari segi permainan dia. Kalau dia kurang makan dia Imam Ghazali kata kat sini, aktsarul akla, membanyakkan makan. Jadi obesity obes. Kan? Kalau membanyakkan makan. Kalau makan kemudian tenaga tu dia guna aktif bermain, yang tu makanan tu tak jadi penyakit kat dia. Kan, macam orang perlukan bekerja keras lah, kerja kuat, kerja berat, dia perlu makan jadi tenaga, jadi makanan, dan makanan tu dia guna untuk kerja, yang tu tak jadi penyakit. Macam kanak-kanak tadi lah. Kan? Ini membanyakkan makan. Kalau makan banyak, aktif bekerja, yang tu tak membanyakkan makan. Nampak tak? Membanyakkan makan ni tak ada apa. Sampai menjadi obes. Makan banyak, dia tak guna untuk untuk buat tenaga. Untuk apa? Tak guna tenaga makanan tu yang dibekalkan makanan kan. Sebab tu dalam kitab Sayyidus Salikin kan, ada setengah perguruan syekh-syekh ni, perguruan zikir, dia bagi anak murid dia makan banyak. Anak-anak murid dia yang macam mana? Yang kerja keras, yang kerja berat, makan banyak kan. Sebab dia tahu anak murid dia kerja buruh, kerja keras, kerja berat.
Makan banyak. Tak apa, yang tu bukan membanyakkan makan. Yang tu makanan tu diguna untuk jadi tenaga. Tenaga dia bekerja. Cuba kalau kita kerja berat tak makan macam mana? Melelong badan. Yang tu membanyakkan makan tak? Yang tu bukan membanyakkan makan. Faham tak? Yang Imam Ghazali kata ni aksal akla, memperbanyakkan makan. Memperbanyakkan makan ni mana? Makan kemudian tidur. Kan? Kalau makan 2 pinggan, tidur membanyakkan makan. Makan 2 pinggan, bekerja untuk guna tenaga tu, tenaga makanan yang dihasilkan tu. Yang tu bukan membanyakkan membanyakkan makan. Macam tu. Jadi itu setengah perburuan. Dalam kitab tu dia kata guru-guru ni dia bagi anak murid dia makan banyak. Makanlah banyak-banyak. Sebab dia tahu anak murid dia kerja berat. Nak guna tenaga. Kan itu tak nama membanyakkan makan. Itu tak nama membanyakkan makan. Ya. Tu. Jadi tak boleh lah banyak makan, tak boleh. Kemudian tu dan salah satu disebut kat sini, salah satu mensyukuri nikmat perut apa dia? Jaga perut tu daripada terlampau kenyang, daripada bersangatan kenyang. Jadi ada 2 ibadah. Satu ibadah puasa, satu lagi ibadah lapar. Kan, ibadah lapar. Antara 2 ni mana lebih afdal? Berpuasa lebih afdal. Tapi sementara tak dapat puasa, boleh beramal dengan ni. Dengan lapar cukup lah. Lapar ni bukan maksud apa. Lapar ni maksudnya tak kenyang. Kan? Yang tu pun dah jadi bagus. Yang tu dah cukup baik. Kan? Dapat beramal dengan makan tak kenyang. Apa yang selalu kita sebut, makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Kan? Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhah. Kan? Kerana 3 perkara disebut kat sini. 3 perkara. Kerana takut daripada siksa api neraka. Kan? Sebab apa? Allah Ta'ala berfirman, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Artinya bahawasa sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalim, hanya saja makan mereka itu dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Yang ni apa? Ni nak cerita pelihara perut daripada masuk yang haram. Kan? Siksa dia nanti itulah wasayaslawna sa'ira, masuk dalam neraka sa'ir, dalam neraka yang menyala. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram, tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Kan? Tak masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhbin fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lebih utama dengan dia. Kan? Siapa yang masukkan perkara yang haram, makanan yang haram dalam perut dia, neraka lebih utama. Neraka lebih utama. Kata Umar radhiyallahu anhu, alaikum bil qasdi fi qutikum. Bersederhanalah dalam makan. Makan bersederhana, qasdi. Sederhana sahaja makan. Kan? Fa innahu ab'adu minal asyar. Sesungguhnya sederhana dalam makan tu menjauhkan daripada kejahatan. Wa asahu lil badan, dan lebih menyihatkan badan. Kan, wa aqwa 'alal ibadah, dan menguatkan ibadah. Apa dia? Bersederhana dalam makanan. Kenyang, tak sampai kenyang. Tak sampai terlalu kenyang. Sederhana sahaja. Itu lah. Bersederhana dalam makan. Sabda Nabi SAW, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhah, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya.
Kan siapa-siapa yang jaga diri dia daripada syubhah, daripada masuk makanan yang syubhah dalam perut dia, maka dia telah membersihkan agama dia dan diri dia. Diri dia ni maruah dia. Kan maruah dia tinggi lah. Orang yang jaga diri daripada makanan yang syubhah, maruah dia terjaga. Maruah dia tinggi. Kan maruah dia tinggi. Itu syubhah. Nah, yang kedua, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhah itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah, kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Sama ada kekotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tidak dapat dilihat dengan mata seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makanan yang haram dan yang syubhah. Kan? Jadi orang yang makan perkara syubhah ni, dia tak dapat petunjuk pada ibadah. Tak dapat petunjuk. Jadi ibadah dia tu mungkin tak istiqamah, sekejap jadi sekejap tak. Kan? Tak dapat petunjuk ke arah ibadah. Kenapa? Kerana orang yang beribadah ni dia orang yang suci. Suci daripada kotoran yang dapat dilihat seperti najis, suci daripada kotoran yang tak dapat dilihat seperti hadas, kan? Dan juga seperti makanan yang haram dan yang syubhah. Tak dapat lihat kotoran masuk dalam perut kita ni, tak dapat dilihat. Haram tu nampak? Tak nampak. Daging ayam yang disembelih dengan daging ayam yang tak disembelih, nampak tak? Tak nampak haram dia tu, kan? Tak nampak. Kan begitu juga yang syubhah, tak nampak. Jadi itu kotoran yang tak nampak, kan? Jadi orang yang ambil yang syubhah ni, dia tak dapat petunjuk pada perkara ibadah. Tak dapat. Kan? Di makanan jaga semua. Macam tu sekali noh. Yang ketiga, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhah itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Dan jika mengerjakan ia akan dia, nescaya tiada diterima padanya, dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Makanan yang haram dan yang syubhah itu ditegahkan dia daripada kebajikan. Artinya terhalang daripada buat baik, buat kebajikan. Kalau dia buat juga tak diterima. Kalau dia buat juga benda baik, benda kebaikan yang dia buat tu tak diterima, dan tidak ada baginya melainkan penat jua. Ini ya, orang yang ambil yang syubhah ni, tak pasti halal dan haram. Dua. Jaga yang ni kena jaga semua dah ni. Kan syubhah yang haram. Kan syubhah yang tak pasti halal, tak diyakini halal dan tak diyakini haram, tak yakin, maka kena tinggal lah. Kata musonib kat sini, kan, kalau dia nanti kebajikan dia tak, kalau dia buat tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang haram tu dah pastilah tak diterima, kan. Tapi yang syubhah ni macam mana ni, kan? Lalunya terperangkap dalam syubhah. Syubhah tu lah. Dia orang kita kuat-kuat. Tak dapat tahu halal dan haram. Okay? Tak pasti halal dan tak pasti haram. Syubhah. Syubhah ni kita tinggal sekadar yang kita mampu, kadar mampu kita. Kan banyak yang kita tak mampu, banyak juga kita nak fikir, kan. Bank, duit kita mana? Duit kita guna ni tak dapat lari daripada apa? Daripada bank negara. Bank negara tengok pelaburan dia kat mana? Patuh syariah tak? Patuh syariah tak? Ada ketetapan tu? Tak ada. Syubhah tak? Jadi yang ada kat tangan kita ni apa dia? Yang mana satu ni? Hak mana tu? Syubhah. Jadi kita elak sekadar kita mampu sajalah. Kalau nak elak sampai duit pun tak mau terlibat, dia nak buat. Kan? Nampak tak? Jadi sekadar yang kita boleh ya. Sekadar yang kita boleh. Banyak syubhah, kan? Sekadar yang kita boleh saja. Kemudian syubhah yang dikata sini, kalau kita buat tak diterima amalan, kebajikan yang kita buat tak diterima oleh Allah Ta'ala. Syubhah yang macam mana? Kan? Ya. Kalau yang haram tak adalah kategori ibadah lah. Haram tak boleh lah. Haram tertolak lah terus. Pembahasan dan syubhah macam mi tadi tu kan.
kita ambil kaedah fiqh. Kalau hukum asal dia haram, dia halal, maka dia jadi halal. Contoh hukum asal ni tadi apa? Hukum dia apa dia? Tepung kan. Tepung asal dia halal. Ni boleh ambil. Kan? Boleh ambil halal. Waktu tu dia jadi halal. Kan? Misalnya contohnya makanan-makanan lain seperti ikan kan. Ikan keli, ikan patin, ikan kan. Kadang-kadang ikan tu daripada kita tak tahu. Daripada Cina, daripada budak-budak orang Cina yang bela kan, contohnya bagi babi kandang babi belah lombong tu belah ikan. Kalau anjing ke babi mati ke tahu kalau tu makan. Dia kira lepas tu mari jual kan, orang Melayu beli kat dia kan, dia pun jual kat orang ramai kan. Jadi benda tu kita huah-huah. Jadi itu pun subhah juga kan. Jadi banyak orang yang berlaku orang berniaga ni juga. Kita tak tahu sumber-sumber tu. Tak pasti kan. Tak pasti. Dia kalau ikan yang makan bangkai ni, makan babi ke ikan patin kan, nanti ikut cara dia kuarantin lah. Kuarantin dalam sehari 2 seminggu ke. Kuarantin balik dia suci balik kan. Tapi benda tu syubhah. Babi tak korek campak Benda tu yang jadi syubhah, kita dalam keadaan kotor makan babi tu, ambil siang. Orang yang siang tu entah apa tau dia, kan sebelah kandang babi ya. Entah apa tergaul macam mana ke kita tak tahu. Tang situ tu, kan kat situ yang kita tak mahu. Jadi jagalah, kena jaga makanan. Jaga makan minum daripada yang haram dan yang syubhah. Tak pasti halal, tak pasti haram. Tak yakin halal, tak yakin haram. Macam ikan rebus, kita tengok kat kampung ni dia jual buka pakai ikan rebus tu. Ikan rebus? Ikan rebus. Tak buang ni? Tak buang taik dalam? Tak boleh tu, tak boleh. Tak boleh tu, najis. Mazhab kita tak boleh najis. Buang tak apa. Buang dulu, basuh, rebus. Kan? Kalau rebus sekali dengan taik-taik tu tak boleh, najis. Kalau ikan tu besar 2 jari ke atas kan? Kalau kecil, yang tu tak apa sekali dengan taik je. Mazhab kita kan. Ikan masin Kedera tu. Ikan tu kalau dia macam ni, ikut saiz. Kalau pengajar kita dalam mazhab kita, kalau 2 jari. Kalau dia kecil daripada 2 jari ni, yang tu tak apa, taik lah. Kalau ikan kedera tu, saya ingat, tak tahu pasal nak tengok. Dia tak nampak jari tu. Nampak je. Ha? 2 jari. 2 jari tak boleh ya? Kadang-kadang kecil dia 2 jari ni. Kan, jadi nak senang tak payah lah. Ambil basuh dulu. Kan. Jadi mana ikan rebus ni, orang Melayu ni dah makan ikan rebus ni kira buat. Dia rebus dah raga dengan taik-taik dah. Jadi dia tak ada taik ikan rebus tu, tak sedap lah ikan tu pun. Jangan. Dia sebab dengan taik tu, orang Melayu dia masak sedap makan. Tapi bila jadi subhah, jadi haram makan taik. Pasal dia kata bangkai tu boleh makan, bangkai ikan. Siapa kata? Ikan kan dia masuk dalam bangkai Bangkai boleh makan. Tapi taik dia tak boleh. Taik dia tak boleh. Bangkai ikan boleh makan, maksudnya tak payah sembelih. Dia mati kat tepi jalan tu, dia ambil goreng makan. Tapi taik dia tetap taik. Ikan rebus tu. Jadi bila kita nak makan, kita buang taiknya. Bukan dengan makan dengan taik-taiknya. Ikan rebus tu dah rebus. Dia rebus. Tak. Sekarang kita kena jelaskan betul-betul. Ikan tu direbus untuk disimpan lama kan, dia rebus tu. Tapi bila kita beli, nak kita masak, kita buang taik ikan rebus tu. Kita masak. Tak makan taik ikan rebus tu. Tapi sebelum tu dia rebus dengan taik-taik.
Ya, sekarang ni dia rebus dengan tai-tai tu. Kita bagi ikan rebus. Dah dalam isi. Dan itu kita kenali dengan nama ikan rebus. Ikan rebus tu dia direbus. Dia jual kat pasar. Kita beli ikan rebus tu. Bila kita beli, kita nak masak, kita buanglah tai tu. Buang tai tu, kita masak. Buat gulai gas, buat gulai toju ke, buat gori ke, kita buat tai tu. Macam mana tu? Boleh ke? Ha? Boleh ke? Kita kena faham. Okey. Sekarang banyak orang. Memanglah tai dia buang. Tak. Sebelum tu, tidak itu, dah lupa dulu dengan tai. Saya faham maksud tu kan. Benda tu pesawat tu. Sebab benda tu dia dah jadi budaya makan orang Melayu. Dia Budaya Okey, okey. apa dia budaya dia tak ada kali kita tak hanya haram-haram. Kita tak tahu. Dan inilah, itulah kita kena ada penjelasan jelas. Okey. Walaupun saya tak beli kat Macam rebus. tak. Lepas berlalu, tak boleh lagi kita rebus. Itu kita dia. Okey. Tapi kita kena tanya tak lah dulu. Kita bagi fatwa yang betul-betul ni. Yang pasal apa ni, yang pertama tai tu tak boleh makan. Tak makan. Kemudian dah direbus dengan tai tu. Air tu dah jadi dah sebati dengan ikan tu. Yang tu saya saya pernah jumpa dalam kitab yang Anu Tarimin. Ada cerita. Kalau dah buka dengan tai kan, lupa cara dia macam mana. Saya nak basuh pun boleh. Nanti saya tengok dulu nanti dulu. Nanti saya rujuk balik kitab tu. Jangan bagi jawapan tu Ustaz. Nanti dulu. Bulan depan tak bulan depan. Bulan depan. Jadi yang ni Aku kata tak ada tai. jadi yang ni soalan ni hutang dulu lah. Dia ada cerita dalam kitab macam mana nak hadapi nak solve dia. Nanti saya tengok balik. Kan? Nanti saya tengok balik. Ada cerita dia. Ada kaedah dalam. Ada cerita dia. Yang nanti terlibat. Bukan sembang kita ni. Ulama dulu dah cerita. Dulu serupanya dalam kitab yang Anah tu ada cerita. Macam mana kita nak buat. Macam terusan sebut ni macam ikan keli yang dibela oleh orang bukan Islam. Makanan tu kita tahu dia makan apa. Cuma assume ataupun sangkaan dia kita bagi makan bangkai, makan apa semua lah. Ikan ni dia makan. Jadi Ustaz kata simpan 2-3 hari hidup lagi dia ni. Last minggu ke dia ni boleh bersih balik kan. Betul. Itu kaedah dia untuk membolehkan kita makan benda tu. Betul. Contoh. Lagi satu kalau setakat agak sahaja, yang tu belum lagi tak jadi ya. Tak boleh kita nak kata dia kalau setakat sangka macam tu sahaja. Ni makan babi ni. Padahal kita tak tengok, sangka sahaja. Kita tak jadi ni. Tak jadi. Itu bukan masuk dalam tubuh. Dah tak masuk. Tak masuk. masuk dalam kuat-kuat. Yang tu tak masuk. Yang tu kalau sangka saja, yang tu tak jadi sebab dia bawa kepada was-was kalau kita buat agak yang tu. Dan dia nak pasti. Faham tak? Masa setakat sangka-sangka saja, yang tu bukan dia. Betul? Kita tengok apa? Anjing masuk dalam surau ni. Kan? Nampaklah daripada jauh anjing masuk dalam surau ni, anjing tu keluar. Lepas tu macam mana tu? Kan? Kita masuk dalam surau, kita tengok tak ada kesan-kesan anjing apa. Basah-basah pun tak ada. Jadi kita ambil keputusan, kita sama semua. Tak kena je pun. Tak boleh. Kan? Jadi kita tengok tak ada kesan najis, tak ada kesan apa, basah apa pun tak ada, tak jumpa. Dah suci, tak ada apa. Tak payah basuh apa dah. Boleh sangka-sangka, tak jadi. Sangka-sangka ya, ni nak elak syubhah bukan macam tu. Kan? Macam tu lah. Tapi kalau dah nampak, tak apalah. Basuhlah kat situ. Basuh tempat tu je lah. Tempat tu je lah. Tempat yang tak ada tak ada. Tempat bukan tempat yang dia lalu. Tempat yang dia lalu dah nampak kesan najis tu. Kalau tak ada tak payah. Nampak elio dia ke, nampak tai dia ke, kan kesan basah tapak kaki dia ke, itu tak apa. Tak nampak, cari tak jumpa. Dia kering, masuk kering dah. Kalau kering tak apa, tak gaduh ni. Basuh dengan air tanah kan. Kalau tak nampak ada bau ni lah. Macam mana? Ada bau ada benda. Ada bau, cari kat tempat. Ada bau. Cari kat tempat bau tu. Tempat memang bau dia confirm. Kalau confirm bau dia cari. Cari tempat ada bau tak nampak. Tempat dia tak dapat dikesan. Tapi ada bau tak. Jangan kena. Cuba carilah punca dia, bau tu. Cuba cari jumpa, basuh kat punca tu. Kan? Kalau bau, cari punca bau dia tu, basuh kat situ.
Tapi nak cerita kata benda ni tak boleh pakai. Ada bau, ada loyan. Ya, ada bau ada loyan. Ni bau tak ada ni. Kena cari cari punca. Nak cerita kata apa? Benda ni dia tak boleh agak-agak tak jadi. Dia tak jalan dengan agak-agak. Macam ni contoh. Kita basuh baju di dobi. Basuh baju kat mana? Kat dobi kan. Kita main agak-agak ni apa, dobi ni terbuka. Cina-Cina masih basuh juga kat situ. Dengan kecil tak basuh apa semua. Haid dia darah apa-apa basuh kat situ. Jadi kita pun ambil keputusan haram basuh kat situ. Sebab apa? Najis, bercampur dengan najis yang kita tak nampak apa, najis. Kita pegang itu tak boleh. Dia tak sangka-sangka je tak jadi. Kan tak jadi. Nampak tak? Dia kalau nampak betul baru jadi, baru tak boleh. Kan? Kalau kita nak beramal untuk tak basuh kat situ, itu jadi sunat, bagus. Tapi nak paksa orang tak boleh buat itu, jangan buat itu, tak boleh lah. Sebab dia tak jadi hukum najis lagi. Tak jadi hukum sebab tak nampak. Nampak tak? Tak nampak. Kan? Cumanya waktu tu sunat kita tak basuh kat situ jugalah. Walaupun sebab sangkaan dia kuat, sangkaan dia berat kat arah tu, tapi tak nampak. Sunat kita tinggalkan dia daripada basuh kat situ. Nampak tak? Dia tak jadi wajib. Kan? Dan tak boleh nak paksa orang kan? Nak paksa orang jangan basuh kat situ. Kalau dah nampak pun tak boleh. Dia pasal syubhah ni saya nak tengok macam mana pembahasan dia. Sebab dia kata kat sini dia suruh tinggalkan juga yang syubhah. Sebab mengambil yang syubhah tu dia kata boleh kan, makan makanan yang haram dan yang syubhah itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan kan. Bahkan kalau amalan kebajikan tu tak boleh terima. Maka kali ni maksud dia ambil yang haram, ambil juga yang syubhah. Dan kalau tinggal yang haram, yang syubhah ambil, yang tu kan tinggal yang haram, ambil yang syubhah. Yang tu macam mana? Amalan tak diterima juga ke? Kan? Sebab nanti saya tengok boleh lah pembahasan syubhah ni macam mana kan. Lebih detail lagi nak tengok kan. Contoh yang tu hutang lah. Dua lah hutang. Pasal pembahasan syubhah kat sini. Apa huraian dia kan. Satu hutang apa tadi? Ikan rebus dengan tahi kan. Ada kitab tu, ada kitab dia. Kitab yang tu Tolibi. Kita tengok balik, cek. Bulan depan tu. Ni bulan depan. Hutang. Betul lah. Hutang peringatan, jangan lupa hutang yang bayar tak. Kena beringat lupa. Kan. Sebab ustaz hutang. Jadi yang ni hutang dulu, nanti saya jawab bulan depan insya-Allah. Tengok cek balik kan. Yang pertama saya nak faham pasal syubhah kat sini ni, macam mana maksud syubhah dia. Dia ada huraian ni, boleh tengok dalam Minhajul Abidin. Sirajul Tolibi tu ada cerita lah bahas dia. Saya tengok balik. Kemudian satu lagi yang pasal ikan rebus tadi macam mana kalau dah buat, macam mana cara nak buat dia. Ataupun memang tak ada harapan lah pakai buang macam tu ya. Nanti saya tengok balik ya. Ini ada apa? Ada apa? Ada soalan apa? Ada tambahan ke? Cadangan ke? Ada idea ke tak idea tambahan? Macam kita telur tu. Telur. Kita beli tu kita pegang, kita masak. Kita nak pegang telur boleh najis. Macam mana? Telur. Telur kalau bahagian yang ada najis tu kita pergi pecah, masuk telur tu kena kat najis, tak boleh kotor, najis lah. Tapi kalau bahagian yang bersih tak nampak najis pun boleh ya, tak basuh pun. Itu telur. Faham tak? Faham kan? Tak nampak tak nampak. Tapi kalau betul-betul nampak tahi tu, kita pergi pecah bahagian tu boleh. Yang tu kotor, najis lah. Tapi kalau nampak bersih, tak nampak tahi, pecah, masuk, jadi ya. Kan tak ada najis. Nak bagi tenang, lega, basuh lagi ya. Kalau nampak titik lah, kalau nampak bersih lah, tak nampak apa, tak payah basuh tak apa dah. Kan? Itu telur. Bukan berarti kena basuh semua. Kan? Tapi baguslah kalau basuh. Kan? Ya, dah lebih selamat lah. Lebih baik. Baik kan? Kalau kena basuh tu kita dah lama. Tapi telur tu rasanya depa basuh dah awal lagi rasanya. Kalau tak basuh tu kotor lagi kan. Dia basuh dah kan. Telur bukan berarti semua kena basuh sebiji-sebiji tak. Kalau basuh baguslah ada anak tata ni.
yang kata najis tu, kalau ada tempat taik-taik tu, kita pecah bahagian tu, yang tu kotor, yang tu najis. Macam tu lah. Oh, baca dia fikir macam telur ayam tak basuh. Pergi kedai mamak, contoh lah kedai mamak, roti telur katanya. Dia ambil terupang begitu je kan. Mamak tak basuh. Atau mamak tak. Itu, tapi maksudnya saya cakap selagi kita tak nampak najis, tak ada lah. Tak lah. Pasal mamak mana dia basuh telur tu. Kadang-kadang ada juga telur yang najis tu yang dia membayangkan makan roti telur. Dia ambil, dia pegang roti canai tu dengan minyak dia kan. Dia ambil telur. Itulah maksudnya. Itu yang dia kata roti ada takut dia telur taik najis. Dia taik lagi kotor. Dia jangan nampak nampak taik tu, pecah bahagian tu masuk, tu tak boleh kotor. Kan? Itulah, itu yang kita. Kan lah? Taklah, kedai mamak tu kalau dia tak basuh telur tu memang dia tak basuh. Dia dah pegang telur. Dia pecah kan. Dia buang boleh telur. Kat tangan dia adakah najisnya? Dia pegang budak roti jadah mungkin lagi. Kan lah. Kan jadi bertambah-tambah dia punya. Itu yang sedap. Itu yang sedap tu. Contohlah itu Tak nampak. assume. Betul. Sangkaan tak dia pakai sangkaan. Dia tak boleh, dia kena pasti. Nampak betul boleh. Ini buat cerita ni kan. Tapi kalau dia sangka macam tu, sunat dia tak ambil, dia tinggal. Jadi sunat lah, bukan wajib. Sunat. Sunat dia tinggal. Tak jadi wajib. Kan? Macam tu lah. Kami ahli je lah. Macam tu. Maknanya kena ambil fiqah lah, luas sikit. Fiqah juga. Tapi kalau nak ambil hak warak, memang berat lah, dia nak aman. Kan? Fiqah lah, fiqah seluas. Fiqah, ambil fiqah dia luas sikit. Dia nak kena pasti. Betul lah. Betul. Lagi ada ya? Ada lagi? Simpan lah dah lepas. Tak nak buat lah. Kita berhenti sini dulu. Jadi dua tu hutang. Saya nak tengok balik perbahasan syubhah kat sini yang dimaksudkan. Macam mana? Kemudian pasal apa tadi? Ikan rebus. Kita berhenti situ dulu. Kita berhenti dekat Subhanallah musannif sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yubadiluna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min nufusina wa ahlina mimma ibarik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.